please untuk yang pembangkang. Cepat suara. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, rakan-rakan pembangkang panel kerajaan, buah karyawan yang saya muliakan. Pertua, saya difahamkan hari ini Yang Berhormat Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar tidak dapat ke Parlimen kerana menghadiri pertandingan akhir debat alam sekitar. Maka saya turun ke Parlimen menggantikan beliau demi alam sekitar. Panel pembangkang, mari kita sikap, mari kita ungkap apakah sebenarnya kerancuan konsep yang mendasari kebobrokan hujah panel kerajaan. Tuan Di-Pertua, wakil dewan yang saya muliakan, terlebih dahulu kami ingin menyatakan pendirian kami terhadap pendefinisian usul dan pendekatan konsep yang dibawa oleh panel kerajaan. Kami berpendirian untuk menerima kes mereka dan mencabar beban bukti yang mereka berikan. Tuan Di-Pertua, wakil dewan yang saya muliakan, sebelum itu saya ingin membuat satu rumusan terhadap apakah sebenarnya yang telah dibuktikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam persidangan pada hari ini. Apa yang mereka tunjukkan pada hari ini adalah kewujudan plan-plan strategi pelaksanaan. Kemudian mereka tunjukkan pula apakah situasi yang berlaku dalam alam sekitar pada hari ini tanpa menunjukkan apakah korelasi antara sistem pengurusan tersebut. Saya gambarkan penakbulan mampir mereka sebagai mereka katakan pada hari ini, lembu makan rumput, manusia makan lembu. Maka manusia makan rumput. Itu yang saya muliakan. Duduk dulu Yang Berhormat. Saya buktikan apa yang saya nak buat ini sebagai benar apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terang-terangan menceritakan kepada kita plan strategik yang wujud dalam rancangan Malaysia ke-9. Maknanya perkara ini masih bersifat di atas kertas. Rancangan Malaysia 9 baru 3 bulan diperkenalkan, tetapi telah berdasarkan keberkesanan demi keberkesanan hasil daripada pelaksanaan. Bagaimana boleh menunjukkan apa yang kita capai pada hari ini merupakan hasil plan strategik dalam rancangan Malaysia ke-9 itu yang gagal dihubungkan oleh panel kerajaan. Yang kedua, sekiranya kita analisa dan teliti apa yang cuba dicapai dan cuba dibentangkan oleh panel kerajaan, mereka menunjukkan pada hari ini apa yang kita kata, kita kota, apa yang kita rancang, kita buat. Tetapi mereka sebenarnya terlupa. Bukan itu tugas mereka. Mereka perlu tunjukkan apa yang telah kita buat, apa yang telah kita laksanakan ini mencapai ke satu tahap yang boleh adakah pada hari ini mereka mencadangkan Jabatan Alam Sekitar membuat kerja? Perkara itu bukan perkara yang perlu dipertikaikan. Benar Jabatan Alam Sekitar membuat kerja, benar kementerian ada strateginya. Kami tidak nafikan. Yang kita pertikaikan hasil daripada pemeriksaan ini adakah sudah cukup? Maka atas dua asas ini, hujah pertama boleh kita tolak. Sila Yang Berhormat. Yang Berhormat, persoalan asas, bagaimanakah keadaan tidak membanggakan pada perspektif pembangkang? Tuan Yang Di-Pertua, wakil dewan yang saya muliakan, kan telah saya ceritakan, kami bersetuju untuk menerima kayu ukur yang mereka berikan. Mereka katakan kita akan menilai plan strategik. Maka kita nilai plan strategik ini. Bagaimana kita nilai? Kita nilai hasil daripada plan strategik ini. Yang sedang saya berikan keputusan tadi akan menceritakan tentang plan strategik yang baru saja diperkenalkan, tiba-tiba memberi segala contoh yang telah lama wujud. Itu yang saya berikan. Maka dulu Yang Berhormat, Tuan Di-Pertua, atas dasar dan nasional ini, maka kami gariskan satu pendirian yang cukup mudah. Betapa kami yakin dan percaya pengurusan alam sekitar belum mencapai tahap yang membanggakan. Kronologi pembangkitan akan kami ceritakan kepada 3 metodologi yang utama. Yang pertama, saya akan bercerita mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah. Akan diteruskan oleh rakan saya yang kedua, yang akan meneruskan dari aspek air dan udara. Dan seperti mana lazimnya rakan saya yang ketiga akan membidas hujah-hujah panel kerajaan. Sebelum itu silakan Yang Berhormat. Ya Berhormat, apa Yang Berhormat? Sebentar cakap lain, sudah cakap lain. Tadi Berhormat kata nak terima
konsep saya, tapi Muhammad kata hujah saya tak boleh diterima pakai. Sepatutnya anda bersetuju untuk berapan dengan apa yang telah ditunjukkan. Yang terhormat, bila konsepnya betul, belum tentu hujahnya betul. Bagi hujah yang pertama, saya ingin tunjukkan bagaimana pada hari ini sebenarnya memang benar kebenaran itu pahit. Cuma saya harapkan agar sisi ini akan menjadi satu muhasabah untuk sama-sama kita mengambil iktibar dan mencari resolusi yang lebih baik demi mencapai satu pengurusan alam sekitar yang lebih membanggakan. Fakta kes yang pertama, bagaimana pada hari ini 16,000 ton sampah dilaporkan dikeluarkan oleh rakyat Malaysia. Kira-kira 8,000 gram seorang setiap hari, dan dilaporkan bahawa di Lembah Kelang sahaja sebanyak 3,000 ton sampah dikeluarkan. Sisa pekerjaan di Malaysia secara purasanya terdiri daripada 45% sisa makanan, 24% plastik, 7% kertas, 6% besi dan 3% kaca. Apa yang ingin saya buktikan di sini, bagaimana pada hari ini kita menghasilkan sampah yang begitu banyak. Malangnya pengurusan sisa sampah ini mempunyai masalah besar. Pertama, kita melihat pada hari ini 87 daripada tapak pengurusan sampah di Malaysia yang beroperasi tanpa kelengkapan pengendalian sampah yang wajar. Contohnya lecet treatment plant, pelan rawatan lecet. Sebab itu kita dengar lecet bocor di sana sini. Ini masalah yang pertama, masih belum boleh dibanggakan. Yang kedua, kami tunjukkan bagaimana pada hari dalam pengurusan alam sekitar kita berlaku pertilihan kuasa antara Jabatan Alam Sekitar dan pihak berkuasa tempatan. Perkara ini menyebabkan tapak pengurusan sampah yang dibuka tanpa laporan EIA menolak bidang kuasa Jabatan Alam Sekitar untuk mengambil sebarang tindakan masalah di aspek pengurusan dan pentadbiran. Kesimpulannya, saya tunjukkan kita mempunyai masalah-masalah yang masih belum boleh mengatakan bahawa pengurusan alam sekitar pada hari ini telah mencapai tahap yang membanggakan. Pesan kami, jangan asyik memuja bintang di langit tinggi. Kita lupa